Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Nama saya Jasrul Jamani Benjamian, merupakan pensyarah di UTM dan juga pengarah di Sustainable and Innovation Engineering Sdn Bhd. Okey, saya ingin berkongsi tentang satu topik yang agak menarik yang mana banyak pihak ataupun banyak saya perasan dalam grup-grup electrical, mereka bincangkan adakah bila voltan kita tinggi, dia menyebabkan bil elektrik kita menjadi tinggi. Kenapa isu ni timbul? Sebenarnya sebab kita tahu dekat Malaysia setengah orang anggap bahawa nilai voltan kita sepatutnya 230 ataupun ada setengah yang masih kata 240. Bila mereka buat measurement dekat DB, okey, dekat yang kita ada MCB DB yang dekat rumah tu, mereka buat measurement voltage, dia dapati voltan mereka 247, 253 dan sebagainya. So mereka tertanya-tanya, adakah disebabkan voltan tersebut tinggi, dia akan menyebabkan bil kita menjadi mahal. Okey, antara isunya sebab mereka akan menggunakan formula macam ni lah. Mereka akan kata bahawa P sama dengan V square over R, contoh dia. So bila V jadi tinggi, P jadi tinggi. Bila P jadi tinggi, kita darab dengan hour, dia menyebabkan bil kita tinggi. Okey, so kita akan cuba kupaskan. Saya akan cuba kupaskan adakah ianya benar ataupun tidak. Okey. So next, kita tengok tentang first sekali, berapa sebenarnya nilai voltan yang boleh ada dekat Malaysia. Alright. Kalau kita ikut Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga merupakan satu badan yang mengawal selia kita punya bekalan elektrik di Malaysia. Okey. So berdasarkan Suruhanjaya Tenaga, nilai voltan di Malaysia since 2008, daripada 2008, nilai voltan kita disetkan pada nilai 230 volt. Okey, so kalau kita tengok dekat sini 230 volt, tetapi dengan julat plus 10% minus 6%. Okey. So dengan kata lain, di peringkat TMB mereka wajib menyediakan, mereka wajib memastikan bahawa bekalan elektrik yang dibekalkan kepada customer adalah pada nilai 230 volt plus 10% minus 6%. Cuma suka untuk saya ingatkan dekat sini, sini adalah peratus ya. Dia bukan nilai. So dia bukan 230 plus 10 volt 240, tak, dia adalah 10%. So 10% dengan 6% dekat sini, nilai dia akan jadi antara 216 volt sehingga 253 volt. So selagi mana dekat rumah kita nilai voltan kita antara 216 volt sehingga 253 volt, sebenarnya TMB telah mematuhi standard yang diberikan oleh Suruhanjaya Tenaga, iaitu membekalkan nilai voltan kepada customer. Okey. So janganlah kita kata bila nilai voltan kita 218, kita kata sebenarnya voltan tak cukup. Tak, sebenarnya dia masih mematuhi standard yang diberikan oleh Suruhanjaya Tenaga, iaitu minus 6% plus 10%, which is in that particular range. Alright. Itu antara fakta yang perlu diketahui lah. So kalau kita buat measurement dekat DB kita, kita dapat 220, sebenarnya tak ada masalah. Kita dapat 230, tak ada masalah. Tapi kalau kita dapat nilai lebih tinggi daripada ni atau lagi rendah daripada ni, kita boleh buat laporan kepada TMB untuk mereka membuat siasatan. Okay? So, persoalan dia sekarang ni. Okey, kalaulah nilai kita 216 versus 253. Kita tak nak cerita kalau nilai itu melebihi lah. Yang itu kita sebenarnya kita dah panggil over voltage dan juga under voltage. Tapi kita nak cerita pada julat yang sedia ada ni, adakah kalau rumah kita pakai 216 ni bil lagi jimat, ataupun adakah kalau kita pakai 253 ni bil lagi mahal. Itu isu pertama yang kita akan kupas. Isu kedua, kita akan kupas kenapa dia tak fix pada nilai 230 volt sahaja tanpa perlu julat. Okey, itu isu kedua yang kita akan kupas. Kita pergi kepada isu pertama dulu. Okey, untuk kita tahu, untuk kita kaitkan nilai bil elektrik terhadap voltan, kita perlu kenali kategori-kategori load, kategori-kategori peralatan yang ada dekat rumah. Okey.
So yang ni agak teknikal tapi saya akan cuba go through untuk fahamkan semua. Yang pertama, kategori pertama load yang biasanya ada, okey, load tu adalah beban lah ataupun kita sebenarnya refer kepada peralatan elektrik yang berada kat rumah. Load pertama yang kita ada adalah resistive load. Okey, dalam resistive load ni ataupun kita boleh panggil dia sebagai constant impedance load. Okey. Dia merupakan kategori beban yang menggunakan konsep pemanasan. Sebab tu kita panggil dia constant impedance. Dalam konsep constant impedance, apa yang akan berlaku? Nilai R ni akan sentiasa fix. Nilai dia akan kekal. So, perubahan pada voltan R tetap kekal, so dia akan menyebabkan power increase. So, beban-beban elektrik yang menggunakan konsep R kekal ni biasanya menggunakan konsep elemen pemanasan. Maksudnya dia biasanya bekerja menggunakan konsep elemen pemanasan. Contoh macam kita punya kettle, kita punya oven, kita punya dryer, kita punya water heater dan sebagainya. Okay. All this kind of loads, kita kategorikan dia sebagai resistive load. Okay. Itu adalah kategori pertama. Okay, kita tengok dalam kategori kedua pula. Kategori kedua sebenarnya kita panggil sebagai electromagnetic loads. Okay, dalam kategori electromagnetic load ni, kita kategorikan dia ataupun kita boleh classifykan dia sebagai constant power load. Okay, constant power load dia macam mana? Dia maksudnya, walaupun apa-apa yang berlaku pada voltan, contohnya sebab kita ada P sama dengan VI, kalau untuk DC lah ataupun sebenarnya P sama dengan IV cos theta untuk AC, apabila V increase sebab power ni dia nak constant, okey, dengan assume power factor sama dengan 1, kita akan dapati I ni akan berkurang. Sebab tu kalau siapa yang play dengan industri, bila kita tengok dengan dekat motor, bila voltan terminal kita lebih tinggi daripada rated, tapi tak lebih daripada julat lah. Contohlah kalau rated dia 230, kita set nilai dekat sini 240, kita akan dapati nilai arus dekat motor akan berkurang. Okay, sebenarnya dia lagi baguslah bila berkurang, dia punya heated element dia ataupun kita kata pemanasan terhadap motor tu akan berkurang. So, ini adalah constant power load. Dalam konsep constant power load, maksudnya nilai power ni dia akan cuba untuk constantkan. Okay, tapi hati-hati macam saya bagi tahu dia sebenarnya sebab ada pengaruh cos theta lagi. So, dia akan lebih kompleks lah. Tapi, in general, idea dia macam tu. Itu adalah constant power load. Dia akan, bila voltan menaik, kita akan dapati arus berkurang. So, dia terbalik dengan yang tadi. Tadi adalah constant impedance. Bila voltan menaik, automatic power akan menaik sebab R dia fix. Dalam kes ni sebab the power dia fix, so voltan naik, arus akan berkurang. So load ni kita nampak kat mana? Apa-apa application yang menggunakan konsep motor, menggunakan konsep transformer, kita kategorikan dia dalam constant power load ataupun electromagnetic loads. Okay, ini adalah kategori kedua. Kita tengok kategori ketiga pula. Kategori ketiga kita panggil sebagai non-linear loads. Okay, non-linear loads ni yang paling popular, yang paling banyak. Ini sebab ni semua maksudnya TV lama kita ataupun peti ais yang version lama yang bukan non-inverter dan sebagainya. Ataupun kita boleh kata our fluorescent lamp, okay, dia adalah dalam kategori non-linear load. Alright. Kalau untuk kategori non-linear load ni pula, nilai, kalau kita nak pakai formula ni, dia nilai R tu, dia akan berubah. Dia akan berubah terhadap masa. Maksudnya bergantung kepada nilai voltan, kita akan dapati nilai resisten tersebut berubah. Okey, itu dalam kategori non-linear load. Dan last but not least, kita boleh kategori load yang biasa ada dekat rumah kita, kita panggil sebagai active load ataupun switch mode power supply load. Yang ni biasa menggunakan teknologi inverter, apa yang kita dah ada sekarang lah yang agak moden. Yang mana nanti sekejap lagi kita bincangkan, kita akan dapati nilai power untuk load-load ni sebab mereka ada switching dan sebagainya. Kita akan dapati nilai power dia tidak berubah sangat terhadap nilai voltan. Okey, so kita akan tengok pula analisis dari segi eksperimen untuk kita menjawab soalan kita tadi. Kita dah kenal kita punya load, so adakah nilai voltan ni akan mempengaruhi nilai power kita? Sebab bila nilai power berubah, automatik nilai bil kita akan berubah, betul? Okey, so kita tengok.
Semua eksperimen ni sebenarnya dijalankan oleh Dr. Panagiotis. Okey, dia merupakan PhD student ataupun sekarang dah doktorate lah daripada Brunel University London. Alright. So untuk matchkan theoretical yang saya explain tadi dengan eksperimen, so saya capture tesis ni dan saya keluarkan semua result-result eksperimen untuk kita lihat, untuk kita belajar. Alright. So, eksperimen pertama apa yang doktor ni buat, sebenarnya dia buat untuk heater. Heater ni adalah resistive load. Okay, adalah salah satu load contoh yang menggunakan konsep pemanasan. So, dalam eksperimen dia, kalau kita tengok result kita ni, kita akan dapati makin tinggi nilai voltan, makin tinggi nilai power. Ini voltan. So dalam eksperimen dia pun dia pakai 230 volt, okey, makin tinggi nilai voltan kita akan dapati nilai power makin tinggi. So dia berbalik kepada formula kita tadi lah. P sama dengan V square over R sebab nilai R ni fix. Okey. So bila kita tinggikan nilai voltan, kita akan dapati P kita naik. Alright. Tapi kita cuma berminat kepada plus 10% dan juga minus 6%. Okey, dalam kes ni kita dapati pada nilai 230 volt dekat sini, okey, apabila voltan kita naik sampai 10%, sebenarnya dia akan menyebabkan power kita naik 19%. So untuk resistive load, kita boleh bagi tahu bahawa betul. Maksudnya kalau voltan kita tinggi, sebenarnya power kita akan tinggi. Dalam kes ni kita nampak voltan naik 10%, which is ikut ST punya standard range. Okay, kita akan dapati power kita akan naik 19%. Itu adalah untuk kategori pertama. Okey. Tapi dekat sini satu benda yang kita kena tahu, sebenarnya bila voltan kita naik, okey, yang ni pun menarik ni. Yang kita cerita power. Okey. Okey. Bila voltan kita naik ataupun kita kata voltan kita tinggi 10% tadi dekat sini, kita akan dapati masa kita akan berkurang. Cuba tengok, kalau tadi waktu 230, dia perlukan 12 minit untuk pemanasan, tapi bila dia naik 10%, kita punya tempoh pemanasan kurang 2 minit. Dan kita kena tahu satu benda bahawa yang kita bayar dekat TMB adalah energy. So energy itu apa? Energy itu adalah power kita darab dengan masa. So betul power kita naik tapi hour kita berkurang. Okay, so hour kita berkurang. So kalau kita tengok dekat sini, kalau kita cuba calculate berapa persen reduction daripada tu, 2 bahagi tu lebih kurang 20%. Kan? Walaupun power naik 19%, tapi masa kita berkurang 20%. So kita boleh kata bahawa energi kita sebenarnya lebih kurang je. Mungkin dia akan naik sedikit, plus minus. Okay? Dia akan naik sikit ataupun dia akan berkurang sikit. Tapi walaupun power tu naik, tapi jumlah masa yang diperlukan untuk memanaskan alat kita, dia akan jadi berkurang. Sama juga, kalau dalam kes ni, walaupun power dia kurang, tapi masa yang diperlukan tu bertambah. So dalam kes tu kalau kita tengok dari segi bil elektrik ataupun kita kata energi, dia lebih kurang sama. Alright, itu adalah yang pertama. Kita tengok pula yang kedua. Yang ini adalah lampu, okey. Lampu mentol ni, okey. So dia pun buktikan benda yang sama. Lampu mentol macam ni, okey, incandescent lamp ni, dia adalah menggunakan konsep resistive load. So apa yang kita dapati bila dia naik 10%, power naik 16%, tapi saya tak keluarkan graf, kita akan dapati keterangan, okey, which is the brightness of the lamp, kita akan dapati dia lebih cerah bila voltan tersebut tinggi. Okay, so kita pergi kepada load kedua, electromagnetic load. Dalam kes ni kita tengok AC motor load. Okay, kalau kita pakai AC motor load, yang menarik dekat AC motor load ni, kalau kita tengok dekat 230, standard nilai 230, bila voltan naik 10%, sebab kita cuma nak tengok range yang kita benarkan, okay, bila voltan naik 10%, kita akan dapati jumlah power berkurang sebanyak 16%. So dia terbalik. Kalau tadi kita boleh kata nilai power tu bertambah, okey, tapi dalam kes ni, dalam electromagnetic load ataupun apa-apa peralatan elektrik yang menggunakan konsep motor dan juga transformer,
apabila voltan tu bertambah, kita dapati nilai power tersebut berkurang. Kenapa dia jadi berkurang? Ingat tak, saya bagi tahu tadi, pertama kita pakai konsep P sama dengan IV. Sebab nilai power ni fix, okey, tapi ini sebab AC lah, so akan ada perkataan cos theta. Apabila nilai power, dia cuba untuk fixkan nilai power, walaupun kita tengok tak adalah power ni fix, power ni berkurang. Dia berkurang disebabkan power factor sebenarnya. Okey, sebab ada pengaruh power factor. Kalau tak ada pengaruh power factor, kita akan nampak dia sebenarnya hampir fix. So, apabila voltan menaik, dalam konsep electromagnetic load, dia akan menyebabkan arus tu sendiri yang berkurang. So, bila arus berkurang, kita tahu dekat sini ada banyak coil dan sebagainya. So, losses apa semua ni akan berkurang. Sebab tu kita akan dapati, kita akan dapati apabila voltan meningkat, nilai power berkurang untuk load yang ni. So, berbeza dengan load yang pertama tadi. Okay. So, next. Kita tengok pula jenis non-linear load. Ini antara yang popular. TLD 36 watt 840. Okey. Untuk lampu macam ni yang ada bersama magnetic balas pula, kita akan dapati macam mana? Yang ni sama jugalah. Kalau dia naik 10%, kita akan dapati bahawa kita punya power akan naik 32%. Tinggilah. Okey. Perubahan kenaikan ni tinggi. So kalau kita tengok dekat sini, 230. Okey, kalau dia naik 10%, kita nampak dia akan naik sebanyak 32% dari segi power. Tapi kalau kita kurang, nilai power kita akan berkurang. Tapi apa kesan naik dan kurang ni, kita akan tengok. Dekat sini ada lux kita. So kalau voltan kita tinggi, kita akan dapati lux kita ataupun kita kata pencahayaan kawasan kita akan jauh lagi terang. Sebaliknya, kalau voltan kita rendah, kita akan dapati total pencahayaan pada kawasan kita akan jadi rendah. Okey. So ini adalah load jenis nombor 3 dan kita pergi kepada load yang terakhir yang kita panggil sebagai active load. Active load ni kebanyakan peralatan moden, yang kita pakai dekat rumah sekarang ni. Dalam jenis active load, disebabkan mereka guna prinsip switching dan sebagainya, apa yang kita akan dapati sebab dia guna inverter, dia guna switching dan sebagainya. Walaupun nilai voltan naik 10%, kita akan dapati nilai power kita naik sekadar 3% sahaja. Dan kalau kita tengok, malah ada keadaan yang mana, tapi kita tak naklah keadaan ni. Yang ni sebenarnya dah over voltage lah. Yang mana tak sepatutnya kita dapat. Okey, tapi kalau kita tengok, kita boleh nampak bahawa dia almost constant. Okey, betul tak? Dia almost constant yang mana kita boleh kata perubahan nilai voltan tidak mempengaruhi sangat kepada perubahan nilai arus. Perubahan nilai power. So, apa yang saya dapat simpulkan untuk kategori pertama, perbincangan kita yang pertama, bahawa disebabkan dekat rumah kita terdiri daripada pelbagai jenis load. Kita ada load yang pertama yang menggunakan konsep heating. Dekat situ kita proof betul power meningkat tapi sebenarnya jumlah masa sama, berkurang. So dia menyebabkan jumlah energi yang dikira dalam bil elektrik tu lebih kurang sama. Itu nombor 1. Tapi kalau kita tengok nombor 2 pula, dari segi electromagnetic load, kita akan dapati yang menggunakan konsep motor, yang menggunakan konsep transformer, alat-alat yang menggunakan dua konsep ni, kita akan dapati bila voltan makin tinggi, sebenarnya power dia makin sikit. Dia terbalik, okey. Power dia makin sikit. Itu konsep kedua. Dalam konsep ketiga, kita akan dapati untuk non-linear load, betul bila power voltan makin tinggi, power dia akan jadi lagi tinggi. Tapi dia ada kesan lain lah, iaitu contoh bila voltan lagi tinggi, cahaya lagi terang dan sebagainya. Dan konsep keempat pula, untuk active load, kita dapati perubahan nilai voltan tidak mempengaruhi sangat kepada perubahan nilai power. So dengan kata lain, dia takkan mempengaruhi banyak kepada peralatan ataupun bil elektrik kita. Okey, itu adalah kesimpulan daripada perbincangan pertama kita. So, persoalan dekat sini. Kenapa TMB tidak boleh kekalkan nilai voltan kepada 230 volt? Tak perlulah ada range plus 10%, minus 6% ni. Okey, konsep dia adalah disebabkan, alamak, saya tertinggal satu lagi. Yang ini adalah analisis terakhir. Mungkin ada yang tertanya, okey, katakanlah kita terdiri daripada kombinasi-kombinasi macam tu, iaitu kalau saya lukis,
Katakan kita ada beberapa jenis load. Kita kata ini TMB, okey, masuk kepada meter kita. Lepas tu masuklah kepada beberapa load kita. Katakan load kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. So kita kata kategori 1 tak ubah sangat, kategori 4 pun tak ubah sangat dari segi energi. Okey, yang ni power berubah tapi masa pendek. Yang ni power berubah tapi sikit sangat. Kategori 2 kalau kita tengok power berubah, bila voltan naik kita akan dapati power berkurang. Yang ni bila voltan naik kita akan dapati bahawa biasanya power dia akan naik. So kita ada 4 kategori macam ni, tapi yang ni maksudnya energi akan kurang lah. Energi kurang, yang ni energi naik, yang ni pun energi naik. Okey, walaupun dia tak berubah sangat tapi kita masih boleh kategori energi naik. So kalau kita tengok dari segi voltan, bila voltan menaik, ini kesan-kesannya. Nampak macam lebih banyak menaik berbanding dengan berkurang ataupun kekal. Betul? Tapi satu benda yang kita kena maklum juga, daripada meter TMB pergi kepada peralatan ni kita ada kabel-kabel. Okey, dan kabel-kabel ni tentunya ada nilai resistor. Bila voltan tinggi, untuk dia bekalkan power yang sama, sebenarnya arus akan berkurang. Okey, kalau kita tengok dekat sini contoh kan. Okey, bila arus berkurang, apa pula kesan dia? Kita akan nampak voltage drop. Nampak ni? Ini contoh current. Makin kecil nilai current, makin kecil nilai voltage drop. So kita akan dapati voltage drop akan jadi makin sikit. Makin sikit voltage drop, makin rendah power loss. Makin rendah power loss, makin jimat bil elektrik kita. So untuk menjawab persoalan adakah dia akan menyebabkan keseluruhan sistem ataupun keseluruhan bil elektrik kita tinggi, agak susah sebab dia terdiri daripada multiple load, pelbagai jenis kategori beban, dan setiap beban ni pula akan ada kesan yang berbeza terhadap voltan, dan juga dia akan menyebabkan nilai winding sebab kita nak sambung daripada meter kepada semua load kita melibatkan kabel. Dekat kabel voltan makin tinggi sebenarnya makin bagus. Voltan perubahan voltage drop tu makin sikit, current pun lagi sikit, power loss pun makin sikit. So dia akan compensate each other. So dengan kata lain, apa yang saya boleh simpulkan dekat sini, untuk kita keluarkan statement bila voltan tinggi menyebabkan bil menjadi lebih tinggi, dia adalah subjektif. Bergantung kepada load apa ataupun peralatan elektrik apa yang kita gunakan dekat rumah. Itu nombor satu. Dan kalau betul kita nak jimatkan elektrik, sebenarnya selagi mana voltan dalam range, kita sepatutnya lihat kepada energi efisiensi, peralatan 5 bintang, penjimatan elektrik melalui pengawalan masa dan sebagainya. Itu jauh lebih penting berbanding dengan kita fokus sebab benda ni terlampau abstrak untuk kita analyse sama ada dia memberi kesan ataupun tidak. Okey, yang kritikal. So, last perbincangan kedua daripada saya adalah tentang kenapa tidak TMB kekalkan pada satu nilai voltan 230 volt. Sebenarnya jawapan dia sangat ringkas. Ianya agak mustahil untuk berbuat demikian. Kalau kita tengok daripada generation, okey, ini kalau nilai voltan dalam per unit, kita ada generation pergi kepada transformer, pergi kepada transmission line, pergi kepada transformer, pergi kepada distribution line, pergi kepada rumah-rumah contoh dia. Kalau kita tengok dekat kes ni, ni contoh macam inilah. Okey, kita banyak sangat sistem wiring, okey, transmission line, distribution line sebelum sampai ke rumah. Dan even kalau dah sampai ke rumah sekalipun, kita tengok contoh dekat sini, bila dah sampai ke rumah, okey, ini dah masuk transmission line yang kita nampak tepi highway biasanya, yang tinggi-tinggi tu. Lepas tu pergi kepada distribution system, lepas tu pergi ke rumah. Sampai dekat sini, kita ada substation ataupun kita ada transformer. Kalau katakan dekat transformer ni dia set 230 volt untuk rumah pertama, apa yang akan berlaku pada rumah terakhir? Voltan akan jadi sangat rendah. Sebab kenapa? Ada voltage drop, voltage drop, voltage drop, voltage drop, voltage drop. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, sebab kita tak boleh kontrol load kita sendiri. Maksudnya, TMB tak boleh kontrol load customer. So, customer kalau dia nak on banyak peralatan, dia boleh on sesuka hati dia. Dia nak off pun dia boleh off sesuka hati. So, dengan kata lain, TMB tak boleh nak kontrol berapa jumlah arus yang mengalir. So, bila dia tak boleh kontrol berapa jumlah arus yang mengalir, dia tak boleh kontrol berapa banyak voltage drop.
Bila dia tak boleh kontrol berapa banyak voltage drop, agak mustahil untuk dia kekalkan 230 volt dekat setiap rumah. Sebab mereka bersambung in series, mereka bersambung antara satu sama lain. Kalau hujung sana 230, confirm yang pertama tu dia akan tinggi. Contoh 240, 245 ataupun 247. Kalau dia buat yang pertama tu 230, confirm yang hujung tu 217 dan sebagainya. Dia umpama macam ni lah, kalau kita nak buat perumpamaan, kalau kita ada satu batang pipe, okey, yang mana air mengalir dekat sini. So kalau setiap satu ni akan ada keluaran, okey, kita tak boleh nak pastikan bahawa jumlah tekanan dekat sini akan sama dengan sini apabila setiap orang menggunakan nilai yang berbeza ataupun lubang yang berbeza dan sebagainya. So dengan kata lain, benda tu agak susah untuk dikontrol sebab dia tidak boleh dikekalkan ataupun TNB tak boleh set kata okey awak cuma boleh on lampu sahaja siang. Sorry malam. Yang lain kena off. So benda tu tak boleh dibuat sebab tu ST come out dengan standard yang mana selagi mana range yang dibekalkan oleh TNB dalam range plus 10%, minus 6% sebenarnya dah okey. Dan dalam perbincangan kita tadi, betul mereka akan memberi kesan kepada power sama ada meningkat ataupun berkurang, tetapi dia turut memberi kesan kepada current. Dia turut memberi kesan terhadap masa. So yang kita tahu bil elektrik kita adalah energi sama dengan power darab masa. Okay, so minta maaf sekiranya terlampau teknikal. Saya kena pergi laju sedikit supaya tak terlampau panjang video ni. Cuma apa yang saya boleh simpulkan dekat sini, sekiranya kita berminat untuk kekalkan nilai voltan kita pada 230 fix, kita bolehlah pakai peralatan yang kita panggil sebagai voltage regulator. Okey, apa yang voltage regulator ni akan buat? Dia akan regulate voltage kita supaya kekal pada nilai 230 volt. Tapi perlu ataupun tak, berbalik kepada analisis kita tadi. Kalau nak pakai boleh pakai, sebenarnya kalau tak nak pakai pun tak perlu, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kalau betul kita nak jimat elektrik, sepatutnya kita fokus kepada benda yang kita boleh kontrol, iaitu peralatan-peralatan yang menjimatkan elektrik. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.